kasihlah kita, maka kita dapat datang berkumpul dan dengan tujuan semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Bukan apa-apa selain daripada itu, tapi dalam rangka kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang Allah kasih. Kalau kita lihat banyak lagi orang yang di luar sana, mereka memiliki kekuatan atau fizikal dan sebagainya, tapi mereka tidak sampai ke masjid. Ataupun Allah Ta'ala sibukkan pada waktu ini orang-orang yang lain, Allah tidak pilih dengan benda-benda yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita hari ini untuk duduk atau untuk datang ke rumah Allah, menunai pertama kali solat fardu dengan berjamaah. Di samping itu kita dapat duduk dalam satu majlis yang membesarkan nama Allah dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat mempelajari sedikit bagaimana kalam Allah. Yang mana tuan-tuan tahu bahawa hari ini kita ada sedikit kuliah tajwid, yang mana kita nak betulkan bacaan kita, bacaan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, selalu saya beritahu dua ilmu yang susah orang nak belajari, iaitu satu ilmu tauhid, yang kedua ialah ilmu tajwid. Kerana dia ni kadang-kadang kena latihan yang banyak baru dia akan boleh. Kalau kita datang sekali dua mungkin tak dapat, tapi kita datang berkali-kali insya-Allah kita dapat. Tapi kita kena sabarlah, kita kena sabar. Itu tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, sebelum kita muliakan marilah kita dengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Taala perintah dulu kita untuk kita baca Al-Quran. Pertama sekali Allah kata dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Jadi dengan maksudnya, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Jadi para ulama memberitahu bahawa cara tartil ialah cara yang betul dengan huruf-huruf dia, sebut huruf yang betul dengan tajwidnya yang betul, iaitu di mana dengung dan panjang dan pendeknya. Itulah ya sebaringkas guna tajwid. Jadi itu yang kita tartil tadi. Ulama mufassirin memberitahu bahawa tartil tadi dia bermakna bahawa kita baca dengan betul. Contoh tuan-tuan, kalau kita baca contoh mula saja mukadimah dia saja, kalau kita tak tahu, senang saya selalu ulang benda ni, sebut beza dia. Satu, alhamdulillah dengan ha maftuhah, ha kecil. Yang kedua, kita menggunakan ha marbutah, ha yang simpul tu, kita sebut alhamdulillah. Lari makna dia tuan-tuan. Perempuan dan muslimin, lari makna dia. Kita sebut satu ha kecil ataupun ha pedas, satu lagi ha yang biasa sebut. Kalau orang saya bagi contoh. Sebab apa tuan-tuan? Yang Allah Ta'ala memberikan, sebab kita jaga benda-benda ni. Ini selalu contoh, banyak lagi. Kalau contoh dia yang mudah, kalau kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, walau sesedap manapun, tapi makna dia lagi sebab kita menggunakan ha marbutah, ha yang simpul tuan-tuan, ha yang simpul. Saya tunjuk satu tempat. Baik, di sana ada saya tunjuk contoh. Ini berlaku dengan ha yang nombor satu saya tulis itu, ha yang tulis itu ha marbutah yang simpul, yang disambung lafaz jalalah Allah, yang tu ada dia campur ataupun dia hujung dia. Yang satu lagi tu ha yang macam lam alif. Kan? Jadi kalau kita guna ha yang besar di atas, larilah makna dia. Kita duk baca berpuluh-puluh tahun, alhamdulillahirabbil alamin, kita tak pernah ambil tahu. Sebab itu semasa saya ingat di dalam remaja belasan tahun guru saya kata, kalaulah kita boleh sebut sama yang macam ni, Allah tak turun dua ha. Satu ha. Biar pakai satu ha, tak payah pakai ha besar ataupun ha kecil. Setengah kalau orang Melayu kata ha yang atas tu ha marbutah, yang simpul. Marbutah ni maksud simpul.
dia bunyi ha biasa saja. Tapi kalau ha yang bawah ni, kalau kita tengok, kalau cerita, saya ulang balik cerita P. Ramlee supaya kita tangkap lagi ni contoh dia. Ha, dia bunyi pun lain dah. Ha, pedah. Ha. Lepas tu kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Kita tak sebut alhamdulillah, alham. Bunyi ha, ha biasa, ha marbuta. Ini bahasa Arab sedikit saja lari. Kita kata mata, ya ini mata min alif ta, mata. Contoh yang kedua tuan-tuan, tadi makharijul huruf, tentang sebutan huruf. Sekarang kita tengok panjang pendek. Yang atas dia kata mata, tuan-tuan sebut mata. Jadi ma yang panjang, ta yang pendek. Tengok yang bawah pula, mata, mata, ta yang panjang. Ta yang sini, yang alif maksurah dia panggil, panjang dia. Maka berlainan makna. Kalau mata tadi tu maut ataupun mati. Yang bawah tu mata, bila, mata nasrullah, bila pertolongan Allah. Dalam Quran ada tuan-tuan ayat tu. Kalau kita baca sikit, kita kata mata nasrullah, mati pertolongan Allah. Lari tuan-tuan, makna dia lari. Lari sikit ya, satu alif yang lari, 2 harakat kan. Begitulah contoh tempat-tempat lain tuan-tuan. Tempat-tempat lain kita kiaslah tempat-tempat lain. Hari ni kalau kita tak belajar tajwid, kita ikut sedap mai baca, bukan kita dapat pahala, tapi nauzubillah, bukan saya nak takutkan tuan-tuan, tapi saya begitu kita takutkan diri kita, kita buat setakat yang mampu kita, yang lain kita serah ke Allah. Tapi janji belajar. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan innama ilmu bita'allum. Ilmu datang dengan belajar. Dia tak datang kita duduk sengak di rumah tak tahu main ilmu laduni kan. Dia mula bergerak dulu. Bukan kita nafi ilmu laduni, tapi dia kena bergerak dulu, kita kena pergi dulu baru Allah bagi pertolongan kan. Sedangkan Nabi suruh pergi ke Gua Hira, baru Allah Ta'ala bagi wahyu. Dan begitu juga para sahabat bergerak baru. Dan satu hadis Qudsi Nabi kata, barang siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku datang dia sehasta. Betul kan? Mafhum sebelah hadis Qudsi. Barang siapa yang datang ku berjalan, Allah Ta'ala akan berlari. Bukanlah Allah berlari dah, pertolongan Allah itu cepat. Mana kita kena bergerak tuan-tuan, baru kita dapat. Ini sebagai Nabi Allah kata waja'alna likulli syai'in sababa. Aku jadikan setiap ni, satu-satu ni dengan sebab sebab. Ada sebab baru jadi. Kalau kita nak ilmu, kena belajar. Nak anak, kena kahwin. Nak kerja, kena usaha, kena pergi kerja. Bukan kita kerja main. Tak. Ini adat lumrah manusia. Tetapi Allah boleh jadi, tidak mustahil bagi Allah nak buat kebalikan daripada tu. Cuma lumrah Allah Ta'ala kata waja'alna likulli syai'in sababa. Aku jadikan setiap satu-satu tu sebab dengan sebab musabab. Tuan-tuan. Jadi kita balik, itu contoh tuan-tuan. Banyak lagi. Kalau kita dulu saya bagi mula-mula mukadimah saya, siapa kita tengok supaya kita prihatin bagaimana kita nak belajar Al-Quran. Sedikit yang lagi tadi tentang huruf mat yang di tengah dengan mat yang di akhir. Mata dengan mata di akhir dan di tengah, lari makna. Betul tak? Tuan-tuan minta tolong tuan-tuan yang sana tuan-tuan, bukan hormat saya, hormat majlis Habib Rasulullah, dia akan datang rapat-rapat tuan-tuan. Minta tolong ni. Bukan apa, saya minta tolong. Mai tuan-tuan. Bila kita bergerak depan, Allah akan bagi pertolongan kita insya-Allah. Amin. Mai dekat-dekat. Alhamdulillah. Bukan menghormati saya tuan-tuan, menghormati majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila duduk adab belajar. Tuan-tuan, adab belajar kita tengok. Apabila kita tengok hadis yang panjang, yang mana apabila Jibril datang dengan menanyakan tentang iman, Islam dan ihsan,
Maka Jibril duduk ceramah tuan rapat dengan Nabi SAW daripada lutut ke lutut. Jadi bermakna kita kena belajar ilmu dengan hampir, bukan duduk ujung-ujung tak. Boleh dapat, sebab ada satu hadis mereka kata, bila malaikat kata ada orang tu datang, ya Rasulullah, tetapi dia ni ya Allah, kata malaikat, mafhum hadis. Dia datang bukan nak belajar, dia duduk tepi dia situ relax kan. Tapi dia juga dapat rahmat Allah. Tapi untuk ilmu, kita kena duduk berdepan macam ni, kita muliakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan campakkan kita kemudahan beramal dan keberkatan beramal. Berkat amal penting tuan-tuan. Nah, perempuan muslim semua berkat amal. Tapi banyak orang yang ada ilmu tapi tak dapat beramal. Sebab keberkatan amal tak ada. Tapi tuan-tuan percaya kalau kita datang macam ni dengan sungguh, kita balik kita nak buka Quran. Itu datang nak tahu berkat tak berkat ilmu kita, dia ada satu kekuatan Allah bagi. Balik rumah kita bukan belajar saja. Kita balik kita mula balik Quran. Tengok dengan tajwid dia, bacaan dia ataupun tafsir dia. Mula-mula kita belajar ni tuan-tuan cara betul huruf. Sebab kita memang anak-anak mukmin, orang Islam ni memang dilatih oleh Rasulullah SAW suruh belajar Al-Quran. Kemudian kalau bagi kita orang ajam ni, kita orang Melayu, orang Jawa, orang sebagainya, Siam dan sebagainya, Cina dan India, kita kena belajar terjemahan pula. Tengok apa lafaz kata-kata dia. Untuk apa? Untuk hubungan dengan Allah Ta'ala. Baik, sini tuan-tuan, sebelum saya kita ini, sebab apa? Biar kita ada kualiti, saya dan kita semua hari demi hari makin tambah umat kita, makin satu ilmu kita dapat. Contoh tuan-tuan hari ini, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa ramai di antara kita hari ini yang baca tahiyat yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tanya tepuk dada, tanya iman. Saya tanya saya, tuan-tuan dan perempuan tanya tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tiap-tiap hari kita baca. Tiap-tiap hari baca. Saya nak tanya hari ni, tepuk dada tanya iman, berapa orang yang tahu lafaz ni? Bagus dah kita buat bertahun-tahun dah. Bacaan pun mantap. Ha kecil. At-tahiyyatul mubarakatus as-salawatut thayyibatu lillah. Kalau kita parakkan dia, kita pecah dah. At-tahiyah makna kita penghormatan. Al-mubarakah segala keberkatan. As-salawatu maksudnya segala sembahyang dan juga doa. At-thayyibat dan kebajikan atau kebaikan lillah, kepada Allah. Berapa banyak orang hari ini bila angkat tahiyat, dia rasa bahawa dia sedang memberi penghormatan kepada Allah, dia memberi keberkatan kepada Allah, dia bagi kepada segala doa tuntuan dia, sembahyang dia, dan juga doa dia kepada Allah, dan akhir segala kebajikan semua untuk Allah Ta'ala. Berapa orang yang buatnya tuan-tuan? Saya tanya diri saya, dan tuan-tuan tanya perempuan, dan perempuan tanya diri tuan-tuan. Simple saja yang tuan-tuan, senang sangat. Hari-hari baca tahiyat, adakah kita ambil tahu makna dia? Tidak tuan-tuan. Saya kata kita hari ni belajar tinggi sana sini ni, sedangkan dia kata Allah Ta'ala kata mula-mula sekali yang kita ni, mula-mula sekali yang di yaumul mahsyar akan dihisap kita ni, awwalu ma yuhasabu alaihi al-ibadu yaumul qiyamah as-salah. Yang mula-mula akan disoal pada hari kiamat, tak ada lain. Nabi kata seorang salih apa dia? Seorang hamba tu ke atas seorang hamba, as-salah, iaitu tentang sembahyang dia. Jadi kualiti sembahyang tuan-tuan, sebab tu kita ada satu hadis mengatakan bahawa orang yang jaga sembahyang dia, Allah akan peliharakan sembahyang naik ke langit sampai ke arasy. Tetapi bagi orang yang tak jaga sembahyang dia Allahu Akbar pun dah tak boleh ingat dah Allah Maha Besar. Sekali lagi dia mula jalan macam-macam jalan sana, jalan sekali lagi saya tak tahu sini, di sini kalau maksudnya supermarket, sekali lagi pasar raya, sekali lagi mana-mana lah kita pergi, melilau kata. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah 3 rakaat maghrib. Apa pun tak ada. Cuma bacaan dapat, tuntutan dapat. Lepas daripada kalau tak sembahyang siap. Tapi kata kualiti, kata orang yang nak hampirkan kita, jangan cari orang kita duduk daripada dulu 20 tahun kita duduk sembahyang, nak duduk tahap 20 ya. Kita tingkatkan tuan. Saya kata untuk diri saya tuan-tuan. Bukan saya tak pandai nak kata orang lain. Saya kata ni untuk diri saya, dan sama-sama kita jazbah betul. Kita naik semangat kita. Berapa banyak yang ambil kata, bila kata at-tahiyyah, segala penghormatan.
Al-mubarakah, segala keberkatan. At-thayyibat, as-salawat, segala selawat-selawat atau segala doa-doa, sembahyang-sembahyang dan doa. At-thayyibat, dan segala kebajikan dan kebaikan lillah. Thayyibatu lillah, untuk Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita tak tahu tu, dia katalah, mula kita tak tahu apa yang kita sebut. Sebab tu dalam di sana ahli tasawuf, iaitu Profesor T.M. Hasbi daripada negara jiran kita Indonesia, mengatakan bahawa kalau kamu nak sembahyang, pakai ayat yang ini yang Allah Ta'ala perintah kita, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut. Allahu Akbar, bahawa Allah, kebesaran Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun kita mula wajah dulu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, aku hadapkan wajahku, kata, kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal, hanifan musliman, aku lurus dalam Islam, aku lurus dalam patuh aku dalam pasrah aku kepada hukum-hukum Islam. Barulah kita sembahyang, tuan-tuan. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, kita rasa kita duduk sembahyang ni. Inna salati wa nusuki, dan ibadatku, segala ibadat daripada pagi tadi bangun tidur semua ada ingatan dengan Allah Ta'ala, ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan, tajwid dah jadi tazkirah lah. Subhanallah, tak mahu tak sikit boleh tantu dia ni, mukadimah baik kita. Contoh tuan-tuan, saya bila bukan boleh kadang-kadang tuan-tuan, bila saya duk cerita ni, dia rawit untuk apa, tazkirah lah. Tapi cukuplah sekadar mukadimah tadi. Bila kita baca tajwid tadi, at-tahiyatul mubarak, kita sebut dengan betul dan boleh ambil makna dengan betul, barulah sembahyang. Bukan dapat sekali hari ni, tuan-tuan. Saya nak dapat makna ni, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allah lah tahu. Tuan-tuan pernah dengar Ustaz Rozani yang belajar sini, dia kata setahun dia belajar Fatihah. Bila dia naik pondok, Ustaz dia kata, okey, cukup, sambung ayatnya. Maksud sambung ayat tu, baca surah, katakan Al-Baqarah ke, ataupun nak mula di mana-mana saja, Al-Furqan dan sebagainya. Tetapi setahun saya masih ingat, saya ada di hujung sana, kata Ustaz Rozani, selagi dia tak stop, bila kita datang, dia mesti Fatihah dulu. Setiap kali datang, Fatihah dulu. Apabila dia kata sudah sambung ya, mana-mana Fatihah telah diakur oleh guru beliau. Subhanallah, setahun dia kata dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, muslimin dan muslimat, kita nak mau ni cari redha Allah. Bila kita dapat, walaupun sedikit kita sebut huruf yang betul, dan kalau dapat makna daripada Allahu Akbar, sisi Allah bernilai. Sebab tu benda yang sikit, tuan-tuan, sangat-sangat bernilai. Contoh, tuan-tuan, mutiara yang diambil di tepi pantai, dibelah, harga dia dalam RM10, RM15, RM20, RM30 ikut kualiti dia. Tetapi dapat di dasar laut, sebiji saja, sampai puluhan ribu cecah dia. Sebab buat sebiji lah. Itulah kualiti tentang dia. Saya nak cerita, tuan-tuan, hari ni, apabila kita belajar tajwid, belajar sungguh-sungguh. Lepas tu jangan belajar saja, lepas tu faham Quran. Belajar hari-hari tengok Quran. Lepas tu bukan setakat tu, ambil, kita amal, kita sampai kepada orang lain, maka kita akan dapat redha Allah, kemudian pahala yang berganda. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala, insya-Allah kita sama-sama ni. Baik, tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, hari ni saya ingat dua kali dah, saya ingat lepas raya ni baru bertemu. Saya ingat saya nak baca surah lah hari ni. Pasal apa, saya tengok muka lama tak ada juga. Tapi saya ingat lagi pun saya tak bawa buku tajwid tu. Saya ingat lagi pun ada dua sebab yang saya tak ambil tu. Sebab lagi satu tu saya duk teringat hari tu kita belajar masih lagi idgham, ya. Saya berhenti tentang idgham, dua idgham, ya. Lagi satu saya tak sambung sebab dua tu pun nampak keliru dah. Saya tengok, kalau saya tanya di sebuah taman tu, sebuah taman mana, dia pun duk bengong lagi. Tu yang lah mengaji lama kan, tambah kita yang baru-baru, saya lah, yang kita semua. Baik, hari ni saya ingat nak bagi sedikit kenaan dengan tuan-tuan buka Quran. Kita terus kepada hari ni kita pendekatan kepada takril. Takril. Apa dia takril? Takril ni getaran. Takril ni getaran. Contoh mudah, kita ambil surah Juz Amma. Kita ambil Juz Amma, tuan-tuan buka Juz Amma, buka Quran besar kalau ada, buka Juz Amma. Yang kita ni inna anzalna, iaitu huruf yang getar. Jadi kita baca tu, sambil-sambil tu kita perbetulkan huruf, dan kita kalau boleh kita balik, kita tengok makna dan sebagainya, dan kita hayati dia, insya-Allah. Tuan-tuan tengok inna anzalna. Sebab dia ada takril.
Surah atau suratul Qadr. Qadr bunyi pun dah getar lah. Qadr. Suratul Qadr. Suratul Qadr. Inna anzalna. Suratul Qadr. Yang kita dah baca bulan Ramadan. Baik, kita tengok satu-satu tuan-tuan. Saya baca dulu, kemudian tuan-tuan semak, kemudian kita sama-sama ikuti. Baik, pertama sekali, biasalah tuan-tuan, kita akan mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, bagi bunyi yang tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Saya farak dah sebab tuan-tuan, supaya kita boleh ikuti sama-sama. Lepas tu kita yang kali kedua kita akan lajak terus. Jadi inna ni tuan-tuan, dia ada situ wajibul gunnah. Inna 2 harakat. Inna dia pergi 5 harakat. Dia pergi 5 harakat. Apa tu? Mad apa nama dia? Mad jaiz. Kita sambil-sambil lah kita tengok hukum dia. Mad jaiz. In 2 harakat wajibul gunnah. Lepas tu kita pergi pada in 2 harakat. Wajibal gunnah. Lepas tu na tadi ialah hukum dia mad apa? Mad jaiz 5 harakat. Boleh pakai 4 atau 5 harakat. Ataupun orang sebut mad jaiz munfasil. Ini dibercerai. Nak tahu macam mana dia? Dia hamzah dia alif, tuan-tuan tengok alif tu kepala hamzah ada di atas. Nampak tak? Kepala hamzah ada di atas. Itu dia panggil hamzah. Dia farak. Maksudnya dia satu perkataan, inna anzalna satu perkataan. Jadi bila 2 perkataan maka dia jadilah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Sebab apa jadi? Sebab ada 2 farak. Baik, kita ambil satu lagi. Kita tahu dah tadi mad jaiz munfasil. Kita ambil anzalnahu. Tuan-tuan, masuk hidung tuan-tuan. Masuk hidung dia panggil ikhfa. Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa haqiqi atau ikhfa alqi. Ikhfa haqiqi lah kita sebut sebab izhar alqi. Maaf. Ikhfa haqiqi. Jadi dia kena dengung bunyi nak sebut huruf zai. Nak sambut huruf zai. Jadi dia bunyi inna 5 kira bilingan. 1 2 3 4 5 detak baru sambut 2 harakat. Anzalnahu fi lailatul qadr. Nampak tuan-tuan? Lagi sekali. Tadi inna kita dah anzalna ikhfa, zalna zai dia kena tekan sikit. Bukan zalna hujung lidah. Kalau zal dia hujung lidah, kalau zai dia masuk ke dalam. Zalna. Tuan-tuan, zalna. Dia zai. Lepas tu dia ada di na tadi ada mad asli atau mad tabi'i 2 harakat. Jadi inna anzalnahu fi lagi sekali 2 harakat. Fi. Tuan-tuan fa fi. Hari itu kita belajar makharijul huruf. Makharijul huruf maknanya bagaimana nak keluarkan huruf. Baik, huruf fa ni di mana tuan-tuan? Huruf apa? Tak ingat kan? Saya pun kita bersama kita muzakarah. Fa ialah huruf dia, huruf syafawi. Ni bibir. Dia ni fa. Tuan-tuan sebut fa. Sebab tu gigi di atas, gigi gunting, gigi garak ni kena di bibir bawah. Fa. Lagi sekali fa. Jangan kita kata inna anzalnahu pi tak mau dah. Pi kita belajar kecil-kecil. Pip tak mau. Dia bunyi fa, f, fi.
Jangan kita baca fi lailatil qadr, kita matikan qad dekat dal saja, sedangkan ra ada. Dan apabila dulu saya pernah tanya seorang hakim, bagaimana kita bukan nak masuk tanding, tapi hakim akan dapat nampak apabila berlakunya huruf takrir. Huruf apa tuan-tuan? Takrir, iaitu qadr, bila tidak ada ra yang bergetar. Yang kata takrir itu ra tadi bergetar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena qadr, dia bunyi sikit ra, qadr. Jadi bunyi dah, kita ambil lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Okey, tonton sama-sama. Inna Kalau tuan-tuan kata qad, tak ada ra yang bergetar, mana tuan-tuan tinggal satu huruf ra. Sebab tu saya pernah tanya seorang daripada hakim, dia kata bila ra tak bergetar maka kita hazaf satu huruf, iaitu ra tak ada. Sedangkan ada qadr, ra tu bunyi. Kalau tak boleh bunyi, kita kena cuba bunyi, train dia, kita kena latih. Benda ni bukan main sekali tuan-tuan. Kalau main sekali boleh dapat, Allah subhanallah, seronok lagi kan. Tapi kita kena berlatih banyak kali. Saya sendiri pun tuan-tuan, sampai lah ni pun duk latih lagi, pergi jumpa guru-guru lagi latih. Kita ni jangan stop ni. Kita dah habis dia dah, kita wah aku dah pandai dah, Allah akan tinggal kita situ. Tapi kalau kita kata kita masih nak belajar, Allah akan buka jalan-jalan kita insya-Allah. Kan? Baik tuan-tuan, jadi kita tunggu sungguh. Kalau tak bunyi getaran lagi, masih kena buat. Contoh lagi, qadr. Tuan-tuan, qadr. Qadr. Bunyi ra sikit ujung. Kalau bunyi itu, mana kata kita dah boleh bunyi dah. Kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, dal yang qalah-qalah, ra tak bunyi, maka tidak ada takrir. Takrir bergetar, huruf getar. Baik. Kita sambung huruf yang kedua, ayat yang kedua. Wa ma, tuan-tuan. Baik, kita tak mau guni wa ma, tak mau dah. Kalau orang bunyi wama tu, mana dia dia tak tahqiq dengan guru dia sebenang-benang. Dia kena kata ma, dia kata ma. Wama ad. Tuan-tuan, wama, tuan-tuan. Baik, satu lagi bunyi dia wama, dan hukum dia kita tak faham lagi. Kita dengar itu juga mad, sebab dia jumpa hamzah kepala, ada hamzah, alif ada kepala hamzah tu, mana dua kalimah. Yang kata mad jaiz ni dia dua kalimah. Nak kenal dia. Jadi nak kenal macam mana, kita tak tahu bahasa Arab. Kita tengok hamzah tu, dia ada alif, dia ada hamzah di atas dia. Maka dia dipanggil dua kalimah. Maksudnya ma satu huruf, adra satu huruf. Ka tu sambunglah adraka. Faham tuan-tuan? Jadi walaupun kita tak tahu hukum lagi, lama-lama kita belajar baru kita nampak. Bukan sekali saya faham. Jadi wa ma 5 harakat atau 4, wa ma ad qalah apa tuan-tuan? Qalah kubra ke sughra? Sughra. Qalah sughra sebab dia duduk di tengah. Kalau ada huruf qalah, qaf, ta, ba, jim, dal ada di tengah huruf, di tengah kalimah, maka dia jadilah dia qalah sughra. Kalimah apa? Sughra, yang ni kecil bunyi. Dia bunyi macam tadi. Wa ma adra, terus sikit ya. Adra. Dia tak kata adra, dia tak bagi terlalu kuat sangat gantunan dia. Dia sikit ya. Wa ma adra. Tuan-tuan? Teratur saya. Wa ma adra. Baik. Jadi kita dah tahu dah, maka ada qalqalah di situ, ada mad jaiz dan ada qalqalah di situ, qalqalah sughra. Kita sambung kemudian ada situ ada ra tu, dia 2 harakat, mad asli atau dipanggil juga mad tabi'i. Ka. Kemudian wa ma adraka, ma lagi sekali kita sebut ma lailatul qadr. Bunyi ra sikit, qadr. Tuan-tuan, kalau ni kita bagi bunyi kuat dulu,
lepas tu kita break sikit macam ni, qadr. Lagi sekali, qadr. Sebab tu kita tarik sikit, ringankan sikit, qadr. Sikit dia mesti bergetar sini, qadr. Tu baru kita ra kita tak tinggal. Manakala orang yang mengaji tajwid, dia tahu dia ni dia pelihara huruf-huruf Al-Quran, tajwid Al-Quran. Tapi kalau dia masih lantunan dia tak kuat, qadr di situ dia mesti ada qalqalah, ra tadi dia mesti ada sikit bunyi, qadr. Okey, kita ambil yang ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tuan-tuan, jadi jaga apa? Jangan buka ma. Okey, kemudian ada. Kalau ada qalah-qalah jangan kata ra saja, ada ra. Ada qalah itu. Kemudian jaga dekat qadr, ujung qadr. Ada ra bunyi qadr. Jadi kalau kita tahulah orang yang pelihara huruf Quran, dia akan bunyi benda tu. Dia akan cuba bunyi sedaya upaya mungkin. Yang tak boleh kita tinggal ke Allah. Sedaya mungkin kita belajar. Baik, sambung ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Bunyi sikit ra. Syahr. Tuan-tuan, kalau dia bunyi sikit tu benar kata tepat. Kalau dia tak bunyi, dia kata syah, tak ada ra getaran di hujung, dia panggil takrir, maka dia tak tepat dia punya bacaan. Tapi kalau orang yang tahu bahasa Arab tak apa, sebab dia tahu huruf ra di depan tu. Kalau macam kita ni bahasa Arab pun duk tak apa nak faham lagi kan. Kita duk syah. Shin kita guna dengan ha. Ra tinggal. Syahr. Tuan-tuan, syahr. Bunyi sikit ya hujung. Baik. Kita ambil balik lai ialah huruf lin. Lail ya tadi, la lam kalau ada fathah, mana-mana huruf yang ada fathah jumpa ya dia panggil huruf lin atau mad lin. Jadi huruf lin di sini lam ya tadi, lai. Okey, kita sambung lailatul qadr. Tuan-tuan, qadr kalau itu qadr ri kha guna, jangan kata qai, guna sini khairum, macam sini khairum. Pasal apa khai? Sebab dia kha. Saya kata jangan bagi beza kita. Huruf qaf ini nama dia qaf, ini namanya kha. Beza tuan-tuan. Kha dengan qaf beza. Tapi kita baca kadang-kadang kita buat sama saja. Ini yang kita buat, kita tak memelihara huruf-huruf Al-Quran sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita sebaik mungkin kita cuba, kita belajar apa yang saya dapat daripada guru saya cuba berkongsi, dan banyak lagi yang saya perlu belajar dan sama-sama kita belajar insya-Allah. Jadi kongsi dia ini huruf kha dia kena tekan. Khairum. Jangan kata khairum lagi teruk huruf kaf. Kalau huruf kaf lagi tak masuk tuan. Kalau kita tengok ada 3 huruf tu dekat-dekat ni memang makhraj dah. Kha tuan-tuan, dia duduk huruf halqi. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa tu halqi, pembezaan dia pun kita tak tahu. Bila ini kita nak ambil tahu tuan-tuan, kan? Kita tak pernah ambil tahu kan? Bila kita ambil. Ni halqi tang ni. Kha dia duduk sini. Apabila qaf dia masuk main huruf lisan dah. Huruf lisan dia terlepas daripada huruf rengkung ni, dia duduk dekat sini. Qaf. Lepas tu di atas lagi dia ringan sikit, kaf. Itu ada beza tuan-tuan. Jadi kita main benda tu selalu, baru kita tahu. Kalau kita sebut, kalau kau baca, contoh orang baca ikhra, dia tekan masuk dalam. Huruf kha tu bukan huruf qaf,
Dia kalau iqra, dia mesti ada qalqalah, huruf qaf. Iqra bunyi dah itu. Iqra bunyi qaf. Kalau ikhra jadi masuk huruf kha. Kalau ikra masuk huruf kaf. Jadi tak tahu beza. Ini huruf qaf ke huruf kaf ke? Kita baca betul-betul, kita duk baca yang tu juga, Allahumma zillah. Jadi kita kongsi tuan-tuan. Saya buat macam ni, saya dapat tengok huruf, tuan-tuan dan perempuan dapat tengok huruf, balik kita tengok, semak balik kita baca. Ui, selama ni aku baca qa rupanya. Hari ni tekan kha. Khairum. Khairum. Sebab apa kita tutup mulut rum? Sepatutnya khairun. Tapi run tadi apabila fathah dhammah tin bertemu dengan mim, hukum dia idgham ma'al gunnah. Bila ma'al gunnah dia masuk huruf bersama dengung. Kita belajar dah tu 5 hukum. Tuan-tuan baik. Jadi khairum, tutup mulut. Khairum. Tuan-tuan? Baik. Lepas tu depan huruf tu min tadi dia kena izharkan pula. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita sebut min, tak boleh kita min alfi syahr. Salah, sebab kita dengung. Tak boleh dengung langsung. Kemudian alif jangan jadi qalah-qalah. Min la tak mau. Min sebut min tu, izharkan dia, nyatakan dia. Min alfi syahr. Tuan-tuan, tu baru clear. Kita dok kata min al, jadi ada mila al fisha, lam dia lantun pula. Habis. Kita tengok huruf yang sebelah lagi, ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Ada 5 ayat saja. Kita tengok tanazzalul malaikah. Okey. Tanazza zai, tuan-tuan, bukan zal, zai. Tanazzalul mala. Bila zai, selalu guru saya betul, dia bunyi macam belalang. Z, tuan-tuan, z. Tanazzalul malaikah. Jadi malaikah tadi kita tahu ada mat apa tu? Mat dalam satu kataan mat apa? Mat wajib. Mat wajib. Oh, kita tak belajar dengan huruf mat ni. Tak apa, saya iklan ni. Minta maaf tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni tak belajar huruf mat lagi, tapi saya iklan dia Itu nama mat wajib sebab dia dalam satu kalimah. Minta maaf saya terlupa. Saya ingatkan di Taman Cenana macam mana saya kurang macam ni. Okey, kita sebut ya, kita langkau. Tanazzalul malaikah, warru masuk alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Apabila alif lam ada ra tu ada syaddah, dia panggil alif lam syamsiyah. Jadi dia kena masuk warruhu. Warruhu. Baik. Ha ni ha kecil. Hu. Buat pedas dulu. Warruhu. Nampak dah bunyi tu situ. Kalau dia bunyi hu tu betul. Kalau dia bunyi waruhu, kita nak guna ha marbutah tu yang atas. Kemudian kita duk katalah, oh betul dah bacaan kita. Kan? Baik, kita ingat jangan kita gunakan ha marbutah, kita guna har maftuhah. Yang terbuka tu dia panggil ha kecil, pedas. Waruhu. Tuan-tuan. Dia bunyi tu. Waruhu. Tu betul. Kalau tuan-tuan kata yang satu lagi nak bagi yang salah. Waruhu. Tu hafsah. Kalau kita nak tengok, kita kenal lah. Orang tu baca dia mesti tambah dia pakai mic lagi nyata. Dia kata waruhu fi. Tahu dah dia ni guna hafsah. Kalau orang yang qari dia, maaf cakap tuan-tuan, dia susah nak ikut lah. Kalau kecuali dia jangan dengar. Maksudnya bukan jangan dengar. Dia jangan teliti. Kalau dia teliti dia tak boleh ikut. Kalau guru saya kata, hatta Ustaz Amin yang dulu mengajak sebelum saya ni pun, dia kata abang dia kalau pergi satu tempat, kalau orang baca tak betul ini huruf ni, dia tak ikut dah. Kita janganlah tuan. Kita kecuali nyata sungguh. Tapi kita nak belajar ni, kita diri kita. Yang tu dulu ingat tuan.
Jadi warruhu. Betul dah. Bunyi hu tu dia dah. Tanazzalul malaikatu warruh. Tu kita berhenti warruh. Lagi sekali. Tanazzalul malaikatu warruh. Nampak bunyi warruh. Tu betul Haji. Kalau warruh, ruh lagi duk ha besar. Kena train lah. Kalau tak boleh pun kena. Tengok tuan-tuan warruh. Tu ha kecil, ha maftuhah atau ha pedas. Ni saya nak bagi beza yang salah. Orang nak sebut warruh. Tu ha besar. Nyatalah. Sama orang azan. Hayya 'alas salam. Betul. Sebab dia berhenti dengan ha marbutah. Lepas tu dia pergi hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Salah dah. Sebab dia guna ha tadi ha marbutah. Sepatutnya ha maftuhah. Hayya, dua-dua ha kecil. Satu yang depan, satu yang belakang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal hayya 'alal falah. Dua. Beza. Kalau orang tak belajar, dihantam semua. Jadi kita belajar sikit, mudah-mudahan Allah bagi saya dulu jaga huruf. Di samping makna, kita kena ambil makna satu masa. Bukan takat huruf je, kita belajar untuk insya-Allah tuan-tuan. Baik, kita sambung terus. Tanazzalul malaikatu warruh. Tuan-tuan. Warruh. Nak berhenti dia panjang. Baik. Kalau kita nak berhenti depan pula, hu tadi jadi pendek, ru tadi jadi pendek. Yang tadi kita jadikan dia sebagai dua harakat atau 4 harakat. Kita namakan dia ma'arid li sukun. Kemudian kita kalau nak berhenti dah, tapi kalau nak sambung dia akan jadi ma'asri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tuan-tuan, tuan-tuan beza dah bagus, alhamdulillah. Tadi satu ha kecil, yang belakang fiha. Dia biasa fiha. Yang tadi warruhu. Hu. Kita sambung pula macam mana bunyi dia. Satu ha kecil, satu ha besar. Yang ni yang nak beza. Yang ni yang kita duk belajar tajwid ni. Makharijul huruf. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Beza kan? Beza tak? Lagi sekali saya buat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nampak tak? Huf. Tadi ha, satu fiha. Warruhu fiha. Yang tu yang tak bagi beza. Kalau kita tak tekan sini tuan-tuan, dia akan jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dua-dua hal sama. Maka jadilah makna dia lain. Kita bertuntun macam tu. Baik, ini muzakarah kita tuan-tuan. Baik, sambung fiha tadi. Bi'id zal di sini. Jangan bi'izni rabbihim. Kita tekan sikit jadi zai. Jadi zai makna dia lari. Dia huruf zal. Tuan-tuan, zal. Tengok mulut saya tuan. Zal. Gigi lidah ni hampir kena gigi gunting. Zal. Dia julur sikit. Zal. Jadi allazi, tuan-tuan, allazi, ujung lidah allazi. Satu lagi yang salah saya buat. Allazi, bunyi z dah. Allazi. Yang tu salah. Yang tu tak mau pakai. Kita nak pakai allazi. Ujung lidah. Sama je ni. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Bagi sekali tuan-tuan.
fiha bi'izni rabbihim min kulli amra. Tuan-tuan, okey, kita perinci sikit tuan-tuan, rinci sikit. Fiha, fi itu panjang 2 harakat, ha pun 2 harakat. Fiha mak asli, bi'iz jangan jadi khala-khala, bi'iz tak mau. Bi'izni rabbihim, ada orang baca bi'izni rabbihim, iz tak mau. Jangan khala-khala. Kita kata fiha bi'izni rabbihim, dengung. Kemudian min kulli amra, amr sikit ra tu, amr. Baik, kita perinci lagi. Bi'iz bagi ujung lidah. Rabbihim, jangan kata rabbihim, rabbihim. Tuan-tuan, rabbihim. Kita belajar cara rabbihim. Jangan kata rabbihim. Bihim kurang tepat, tak salah makna. Tapi selalunya qari atau guru kita akan baca rabbihim. Okey. Sambung lagi. Bi'izni rabbihim, rabbihim, dengung 2 harakat, mim temu dengan mim. Apa dia tuan-tuan? Kita belajar dah tu. Idgham. Haji Sobri kan tanya tu. Tak ingat. Idgham mislain. Alhamdulillah pandai. Ingat lagi, alhamdulillah. Idgham mislain. Tapi idgham mislain sama juga, orang ada kalau orang sebut idgham mutamathilain pun sama makna. Nama sama, nama 2 orang sama. Kan? Macam Cikgu Haji Razak sama juga. Dia Cikgu Haji Razak, dia Abdul Razak orang panggil juga. Kan, kalau kalangan adik-beradik dia panggil Razak tu kan. Kalau pergi di sekolah Cikgu Razak. Jadi ada berlain tapi orang yang sama. Okey. Samalah ni. Boleh dah faham lah. Baik, sambung. Bila ilam mislain dia tutup mulut. Rabbihim min bila min nun mati temu huruf kaf jadi ikhfa. Bila ikhfa ni dia ada 2 yang masuk dalam. Yang paling dengung ialah qaf dengan kaf. Yang saya belajar lah tuan. Dia banyak rinci banyak. Tapi qaf dengan kaf ni dia bunyi dengung kuat. Ming masuk terus. Ming dia masuk terus khaysyum. Dia masuk apa? Khaysyum masuk dalam hidung. Ming nak masuk sambung huruf kaf. Ming kaf. Tuan-tuan buat. Ming kaf. Tuan-tuan. Ming kaf. Okey, sekarang kita ambil huruf betul. Kita ambil huruf dia nak sambung Quran. Min kulli amr. Pandai dah. Alhamdulillah. Jadilah tu, alhamdulillah. Jadi kita sambung balik. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tuan-tuan, alhamdulillah. Kita dah faham tu. Dan ayat yang terakhir, ayat kelima, salamun. Dia tak mau dengung marah. Mun tu betul-betul mun. Jangan salamun mun. Jangan. Bila dengung habis. Salamun hiya hatta. Satu ha besar, satu ha kecil. Satu ha marbutah, satu ha maftuhah. Saya sebut bila bahasa Arab tentu bagi kita dengar. Jadi kita tak rasa keliru sangat. Yang kata ha besar, ha kecil, lain kita orang tersebut ha marbutah, kita pening apa dia ha marbutah ni. Tak apa saya sebut tuan-tuan bagi kita lazim. Jadi salamun dah sebut dah. Hiya tu ha biasa, ha marbutah. Hiya hiya masuk ha kecil. Ha kecil. Hiya hatta, tak cukup masuk hiya hatta. Tu masuk dah. Bila bunyi hatta tu masuk sini dah. Hiya hatta. Beza dah tu. Beza ha kecil dah tu. Alhamdulillah. Matla'il fajr. Fajr. Ra bunyi juga. Fajr. Ra kecil dia mesti timbul juga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mat. Tok tebal tu, bukan mat. Mat tu nak huruf utara. Mat.
Hatta matla'il fajr. Tuan-tuan, jadi alhamdulillah semua dah kita boleh, kita baca semua sekali lalu, kena kita berhenti insya-Allah, boleh dah? Boleh Tuan Haji? Okey, sama-sama tuan-tuan simak. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya dengar tadi an tak masuk, anz, bunyi ikhfa mesti ada, anza. Jangan anza tu, dia mesti dua harakat tu, anza. Kan. Okey, lagi sekali. In tu dua harakat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Alhamdulillah. Jaga tang qadr. Mesti ada takrir. Apa dia tuan-tuan? Takrir. Kita belajar apa ni? Penekanan takrir. Ini bunyi getaran. Macam qadr. Tak boleh kita qad, ra tak ada. Sama kita baca wal asri. Tuan-tuan akan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Bunyi ra sikit. Wal asr. Bunyi ra. Wal asr. Asr. Bukan as. Asr. Wal asr. Wal asr. Ra sikit ya. Wal asr. Lepas tu tuan-tuan tarik sikit balik. Sama balik sini. Kita ambil ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr bunyi ra bunyi, jangan qad, ra mesti bunyi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Sikit ra. Alfi syahr. Khairun lagi satu, tak tekan. Lailatul qadri khairum, bunyi kha. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alhamdulillah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nampak habis tuan-tuan? Kalau nak habis, tuan-tuan beritahu fiha macam ni. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tuan-tuan? Jadi ha terkecil, ha besar ni dengar. Warruhu fiha. Nampak beza tuan-tuan saya bagi? Ya, tengok lagi sikit, tuan-tuan tengok sini. Warruhu fiha. Nampak? Haji nampak dah. Haji nampak dah, beza dah tadi. Warruhu fiha. Ha tu yang nak bagi jadi tu. Balik tuan-tuan train lah, tuan-tuan dan perempuan balik bunyi warruh, bunyi nak pedas. Warruh,
bunyi itu baru kita gulung dia jadi hu. Mula kita nak train dia macam ni, yang saya belajar lah, kalau boleh tumpang sama. Waruh, bunyi sini, tahu kan? Waruh. Lepas tu kita gulung dia nak sambung. Waruhu fiha. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Tak apa, sekali tuan-tuan. Lama-lama tuan-tuan buat jadi. Lepas tu tuan-tuan je rajin dengar kaset sikit. Macam mana dia guna, lalu dengar, dia akan dapat. Tapi kena train. Tak train, tak dapat. Baik, sambung. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr. Dia getar sikit. Yang kata takrir dia bergetar, dia kongkong dua. Amr. Macam tu. Sin, tuan-tuan. Sa. Jangan syalamun ataupun sadamun. Sad. Sin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuan-tuan, alhamdulillah, saya rasa dah boleh dah. Nanti satu masa kita akan ulang balik, supaya tu kalau boleh, tuan-tuan bila main, kita main lama-lama, dia akan boleh lah. Sekali kadang-kadang bukan tak boleh, tuan-tuan kan. Kalau qari ni lagi dia kena baca banyak, sebab dia nak masuk tanding. Kita ni nak bagi lembut lidah, lepas tu nak baca Quran dengan yang cara betul. Jadi sekadar tu je tuan-tuan. Saya ingat cukup dah. Tak ada pertanyaan. Tak ada, kita tutup saja. Kemudian hari ni tak ada Fatihah kot, kita tutup tu Kemudian tuan-tuan tak ada apa-apa, insya-Allah umur panjang, ada rezeki minggu depan. Minggu depan kita bertemu pada hari Ahad balik. Tuan-tuan insya-Allah war-warkan kepada mereka, kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita ajak, kita tak boleh ajak depa pun, ajak depa main sama kita muzakarah, mudah-mudahan mereka akan dapat sama-sama dengan kita insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah segala kekurangan dan kelemahan diri saya dan kejahilan saya, kepada Allah saya minta ampun, kepada tuan-tuan dan puan-puan minta maaf kalau sekiranya ada salah. Saya sedia menerima teguran kalau ada salah dan silap. Semoga Allah SWT betulkan diri saya dan kita semua. Kemudian saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa insya-Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya Allah.